أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang bahagia Sahibul Samahah Datuk Ahli Perkasa Profesor Dr. Ma'azri bin Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis, yang berbahagia Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Azwira bin Abdul Aziz Pengerusi Masjid dan juga sebagai Dekan Fakulti Quran dan Sunnah KUIPS, yang berbahagia yang berusaha Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim Timbalan Mufti Negeri Perlis, yang berusaha Ustaz Syekh Mansur bin Syekh Uthman Imam 1 Masjid Ar-Rahmaniyah Kuala Perlis, hadirin dan hadirat, ketua-ketua masyarakat muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini program pertama ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis berkunjung ke masjid ini, dan insya-Allah ziarah-ziarah akan datang akan diteruskan dengan masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah. Permulaan pada malam ini kita hadir Jabatan Mufti Negeri Perlis sejak 2017 melancarkan program ziarah, yakni Turung Padang. Sahibul Samahah selaku Ketua Jabatan Mufti Negeri Perlis mengambil inisiatif untuk turun Padang bertemu dengan seluruh umat Islam di Negeri Perlis dan bagi menyampaikan input-input penting. Seterusnya berdialog ataupun menyampaikan sesi soal jawab ataupun pandangan-pandangan ataupun kupasan-kupasan yang berkaitan dengan hukum hakam agama Islam. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kami Jabatan Mufti Perlis, sedikit intro, kami Jabatan Mufti Perlis ada 3 bahagian utama. Pertama, bahagian fatwa, yang mana bahagian fatwa menguruskan urusan penerbitan fatwa dan juga penjelasan hukum, insya-Allah, yang kami keluarkan, dan tuan-tuan boleh dapatkan fatwa tersebut di laman web Jabatan Mufti dan juga irsyad hukum. Dan juga tuan-tuan boleh ajukan apa-apa persoalan kepada kami sekiranya ada persoalan-persoalan timbul berkaitan dengan hukum hakam agama. Khususnya bahagian falak dan pengajaran. Bahagian falak menguruskan hal ehwal berkaitan dengan falak, ru'yah hilal, arah kiblat, dan juga pengajaran isu-isu berkaitan dengan urusan berkaitan dengan tauliah pengajaran agama Islam dan juga tauliah guru Al-Quran dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan juga boleh berurusan dengan kami di bahagian falak dengan pengajaran. Dan juga akhirnya bahagian maktabah dan penerbitan, yang tuan-tuan lihat di pintu masuk utama ada makalah majalah-majalah penerbitan yang telah kami edarkan secara percuma diterbitkan oleh bahagian ini, urusan bahagian penerbitan. Jadi itu sedikit sebanyak gambaran. Dan juga kami ada bahagian sokongan, iaitu ISNAD, Institut Sunnah dan Irsyad, yang menganjurkan pelbagai program-program ihya sunnah dan juga seminar-seminar ilmiah. Dan juga Center of Sunnah yang terletak di Arau juga dianjurkan beberapa program ilmu, khususnya talaqi kitab-kitab turath. Itu sedikit sebanyak gambaran umum berkaitan dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan insya-Allah pada tahun ini ada beberapa program yang telah kami aturkan, khususnya berkaitan dengan seminar dan juga majlis-majlis ilmu, dan insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan update program tersebut di channel-channel rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis. Baik, untuk malam ini segmen yang utama ziarah Jabatan Mufti ini, selain daripada semua ketua-ketua bahagian jabatan, Ustaz Tajul Timbalan Mufti juga hadir, dan tuan boleh bersemuka dengan mereka insya-Allah nanti. Tajuk bicara kita pada sesi segmen atau soal jawab bersama Mufti ialah keajaiban zikir sebagaimana yang disebutkan oleh pengerusi Ustaz Zaim tadi. Baik, saya akan mengajukan beberapa persoalan kepada Sahibul Samahah, dan Sahibul Samahah akan insya-Allah memberi kupasan insya-Allah, dan juga lepas itu kita juga akan buka beberapa persoalan yang tuan-tuan ada
boleh kemukakan insya-Allah untuk diterangkan ataupun dijawab oleh Sahibul Samahah. Baik, untuk soalan pertama Sahibul Samahah, berkaitan keajaiban zikir ini, hakikat zikir itu sebenarnya apa dia? Nabi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menyuruh kita supaya berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menggambarkan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir seperti kamathil hayyul mayyit, seperti orang hidup dengan orang mati. Sebenarnya zikir ni apa dia hakikatnya? Sehingga Allah menyuruh dan Nabi menggambarkan sedemikian. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, Ustaz Khidir selaku moderator, yang saya kasihi Al-Fadhil Dr. Azwira Abdul Aziz selaku pengurusi masjid ini dan juga merupakan pensyarah ataupun dekan bagi Fakulti Quran Sunnah KUIP Sekolah Universiti Islam Perlis. Dr. Azwira ni dia tua pada saya. Dia adalah merupakan tokoh ilmuwan di UKM. Kita ajak dia mai duduk di Perlis. Dan dia adalah orang Kelantan. Lama, banyak buku juga dia tulis dan lama terlibat dalam bidang ilmu. Timbalan Mufti Ustaz Tajul Urus yang ada sama kita ni, yang di belakang ni saf yang kedua ni, tuan-tuan mungkin kadang-kadang mungkin sebahagian tak pernah tengok, tapi Ustaz Tajul ni lama dah juga dah, dekat setahun dah, setahun dah kat Perlis. Pegawai di JAKIM, berasal daripada Kelantan, bertugas di Perlis sebagai timbalan Mufti Negeri Perlis. Maksud jadi timbalan Mufti ni, dia ada dalam fatwa ni, selain daripada institusi ahli fatwa, jawatan mufti dan timbalan mufti kena perkenan raja pemerintah. Jadi nak wamai dia tu kena persetujuan dulu. Jadi ini Ustaz Tajul di belakang ni, mungkin sebahagian tak kenal, ini saya perkenalkan. Bersama dengan tuan-tuan semua juga, kebanyakan daripada pegawai-pegawai Jabatan Mufti ada di sini. Tuan-tuan sebahagian kenal mereka, saya ajak mereka mai, kot masa makan ke apa, tuan-tuan nak tanya, nak minta apa-apa yang boleh kami bantu, insya-Allah kami cuba bantu. Tajuk hari ini ialah tentang zikir. Saya minta supaya tajuk tentang zikir. Sebab, di atas beberapa sebab. Di samping Jabatan Mufti dan juga merupakan program MAIPS juga melancarkan Perlis berzikir. Perlis berzikir ni bukan maksud pergi tengah padang kita pakai zikir ramai-ramai. Tak. Perlis berzikir bermaksud kita ingin mengajak diri kita dan seluruh rakyat Perlis ini mengamalkan zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW, melaziminya, menjadikan ia sebagai agenda di dalam kehidupan kita. Saya nak balik kepada soalan yang disebut oleh Ustaz Khidir tadi. Tuan-tuan, nak mudah kita cerita macam ni. Zikir, maksud zikir ni sebut, ingat. Orang Arab kata zikir. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis kitab Al-Azkar. Zikir-zikir dia himpun. Yang menghimpunkan zikir-zikir Nabi SAW.
Dia menyebut beberapa perkara di dalam muqaddimah kepada kitab Al-Azkar itu. Antara yang disebut ialah apa yang Ustaz Khidr tanya tadi. Dia kata zikir itu maksudnya ialah hudurul qalb, menghadirkan jantung hati kita mengingat Allah. Wa yanbaghi an yakuna huwa maqsuduz zakir, hendaklah itulah tujuan zikir, iaitu mengingati Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama ni, Islam yang kita amalkan, sembahyang, puasa, zakat, haji, bagi sedekah ke orang, kita tasbih, kita tahmid, kita bagi salam, kita buat baik, semua tujuan agama ni satu saja, supaya kita dapat balik kepada Allah Azza wa Jalla, supaya dapat menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang itu melakukan apa-apa kebaikan tapi berpisah ingatan dia daripada Allah Ta'ala, sekalipun dia ceramah agama macam saya sedang ceramah ni, ataupun sekalipun kita sedang salat, tapi tidak menghadirkan Allah, tidak kerana Allah, ia adalah sia-sia. Maka tujuan agama, apabila seseorang dapat menjadikan Allah itu hadir di dalam diri dia, dia mencapai maksud tujuan agama. Tapi kalau dia mufti sekalipun, imam sekalipun, syekh besar sekalipun, bercakap agama sekalipun, semayang, bercakap tajuk semayang sekalipun, tapi kalau Allah itu tidak hadir di dalam diri dia, tidak mencapai maksud agama untuk diri dia. Tapi kalau dia, macam saya kata, sapu sampah saja, kerja basuh pinggan kat kantin saja, tapi sentiasa apa yang dia buat daripada perkara kebaikan, dia ingat Allah Azza wa Jalla, mencapai maksud agama, mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan juga Imam Ahmad dan selain, Nabi SAW menyatakan apa? Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan apa saja yang ada dalam dunia ni adalah dilaknat, illa zikrullah, kecuali mengingati Allah, wa ma walahu, dan apa yang dapat membawa kita kepada mengingati Allah, wa muallimun wa alimun wa muta'allimun, dan orang alim dan orang yang mempelajari ilmu. Dunia keseluruhannya, saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tak ingat Allah, hidup ini penuh dengan resah. Manusia ni kadang-kadang dia buat banyak benda, tak payah kita pergi peringkat atasan, kita pergi peringkat diri kita sendiri. Kita di masjid ni dululah, ada orang mengadu, saya mufti buat macam-macam kat masjid tu, tapi dia tak kenang kat saya. Manusia. Pok, dia rasa anak tak kenang pada dia. Mak, dia rasa anak tak kenang pada dia. Orang buat baik, manusia, selagi mana dia menjadikan manusia juga sebagai tajuk utama dia, dia sentiasa resah dan akan mendapat keputusan yang akan mengecewakan dia. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan ni macam tu. Saya ada kawan-kawan masuk politik. Bukan saya nak kata kat semua orang politik, saya cerita tentang kawan-kawan saya. Saya tengok kadang-kadang dia pun buat macam-macam. Dia pun pakai baju tu lah, yang tak pernah pakai t-shirt, pakai t-shirt, yang tak pernah pakai seluar ketat, pakai seluar ketat, yang tak erti cakap Cina, yang tak erti cakap India, yang bergaya macam-macam, pasal nak bagi pengundi suka.
Yang tak pernah pakai baju Cina pakai, yang tak pernah pakai baju India pakai, yang tak pernah pakai baju Melayu pakai. Pasal sebab nak bagi orang suka. Kita tengok dia apa letih. Dia ni macam-macam gaya. Lebih duka cita tu kadang-kadang tak menang pula. Oh, lagi letih. Susah nak ambil hati orang. Betul tak? Tapi Allah suruh kita cari keredaan dia. Satu saja. Bagi dia reda. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd. Katakanlah Allah menyesatkan sesiapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepadanya sesiapa yang kembali kepadanya. Siapa yang Allah bagi petunjuk? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Rasa tenang jantung hati mereka apabila mengingati Allah. Ketahuilah sesungguhnya mengingati Allah itulah menenangkan jantung hati manusia. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut, dalam perasaan manusia ni bagaikan ada api, haba. Manusia kepanasan. Buat semua macam-macam dah nak bagi hati seronok, dia tak seronok, orang kata. Dia tak temui kebahagiaan. Itu kadang-kadang kita tengok Mak Saleh tu bukan tak bagus aktiviti dia apa? Panjat gunung. Oh, bahaya-bahaya tu, panjat bangunan, turun masuk, pi main dengan buaya. Kita tanya dia pasal apa? Dia kata nak cari kepuasan. Satisfaction, nak cari kepuasan. Tapi what are you looking for actually? Dia tak tahu apa dia benar. Kerana manusia tidak akan dapat memenuhi hal. Manusia yang kita tengok mencari redha manusia, macam-macam manusia buat. Yang nak cari undi, yang nak cari likes di Facebook, macam-macam buat. Tak menemuinya. Allah kata, orang yang akan bahagia, yang tenang apabila mengingati Allah. Kalau orang perlih ramai yang mengingati Allah, kita akan bahagia. Orang duk cari indeks negeri yang bahagia, negara yang bahagia. Nah, indeks manusia yang bahagia ialah manusia yang dapat. Bila dia fikir Allah, dia akan nampak ini adalah kehidupan yang luas untuk dia. Jadi maksud zikir ialah mengingati Allah Azza wa Jalla, menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Di samping itu ada zikir dengan lidah, bukan saja ingat di hati, diikuti dengan lidah. Itu juga kelebihannya, kerana Nabi SAW menyebut, Allah menyebut, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrak. Ada ma'a abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatahu. Aku bersama dengan hamba aku apabila dia mengingati aku dan bergerak bibirnya kerana apabila dia mengingati aku, kerana mengingati aku. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah, soalan pertama tadi, alhamdulillah Sifat Samahah telah memberi pencerahan dan ilmu buat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Sifat Samahah tadi dapat diambil manfaat untuk kita jadikan panduan dalam amalan harian kita, insya-Allah. Baik, berkaitan yang kedua Sifat Samahah, berkaitan dengan zikir. Nabi SAW telah menunjukkan contoh teladan amalan berzikir
yang mana dalam hadis-hadis Nabi SAW ada yang sebutkan zikir yang dinyatakan fadilatnya, dan ada juga di sana tidak ada dinyatakan fadilatnya. Sebenarnya apa tujuan fadilat-fadilat ini dan apa beza? Mungkin ada perbezaan, ada zikir yang ada disebutkan fadilat dan tidak ada. Tuan-tuan hadirin dan hadirat ni rahmati Allah. Ingat Allah, semua ada fadilat. Semua ada fadilat. Sebab zikir ni tuan-tuan, dia tak boleh cerita zikir ni kalau kita tak zikir. Kita duk cerita zikir, kita tak zikir, kita takkan faham tentang zikir. Zikir ni bukan la ilaha illallah kuat-kuat saja. Majlis ilmu itu sendiri zikir. Al-Imam An-Nawawi sebut qaul ata. Majlisul ilmu, halaqatul ilmu, zikir. Apa saja yang membawa satu orang ingat Allah. Ada manusia, kita ni mudah-mudahan sentiasa ingat Allah. Bangkit tidur kita ingat Allah, tapi pejabat pun kita ingat Allah, tengok kita ingat Allah. Cuma ada masa kita ingat, kita tak sebut, duduk dalam jantung hati kita. Ada masa kita sebut. Tapi orang yang melazimi bukan stuck dengan menyebut, mengingat dan menyebut Allah, sentiasa mempunyai kelebihan yang besar. Nabi SAW berjalan di Mekah. Di Mekah ada satu bukit nama Jumdan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata siru hadha Jumdan, jalan-jalan. Nabi kata ni Jumdan. Nabi kata sabaqal mufarridun, telah mendahuluilah al-mufarridun. Sahabat tanya, mal mufarridun? Mufarridun tu apa wahai Rasulullah? Nabi kata az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Mereka yang mengingati Allah banyak, lelaki dan perempuan. Tetapi perkataan mufarrid ni, siapa mengaji Arab ni dia akan tahu. Fardun satu, al-fardus samad. Kita kata Allah Taala al-fardus samad. Kan? Fard satu, afrad banyak-banyak dia. Mufarridun, banyak para ulama cuba tafsirkan apa maksud mufarridun. Tapi maksud mufarridun seolah-olah dia tajarrud, dia ikhlas. Mufarridun tak ada siapa dah dalam diri dia melainkan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, orang yang mengingati Allah ni, orang tua-tua kita banyak ingat Allah, dia akan tahu macam mana bila ingat Allah. Dia tenang diri kita. Dia duduk, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kesemuanya itu ada fadilat. Allah Ta'ala memberinya. Semua nama Allah, walillahil asma'ul husna, ada fadilatnya. Sebahagian bacaan Nabi tak sebut fadilat, tapi Nabi suruh kita sebut. Tentu ada fadilat. Umpamanya dalam hadis yang dari Imam Tirmizi, yang tuan-tuan kadang-kadang selalu baca juga, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Kata Nabi, kamu senantiasalah menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Orang-orang yang melazimi ya dzal jalali wal ikram, dia akan mengetahui bagaimana Allah mengangkat dan memuliakannya. Ya dzal jalali wal ikram. Berapa banyak nak baca? Nabi kata al-lidhu, yakni sentiasa. Ada orang baca 1000 sehari, 2000 sehari. Tapi bukan mesti nak pergi tunjuk, dengar di telinga kawan kita sambil kita duduk, ya dzal jalali, ya dzal jalali. Di kalangan para ulama menyebut tentang ya hayyu ya qayyum. Tak ada yang apa yang khusus, tetapi kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Allah sebut al-qayyum, sehingga sebagian para ulama menyatakan al-hayyul qayyum itulah, al-hayyul qayyum itulah ismullahil a'zam, nama Allah yang orang yang melaziminya akan melihat kesan yang sangat besar di dalam dirinya.
Sebahagian zikir memang Allah menyebut fadilatnya. Seperti istighfar. Istighfar mengingati Allah. Dalam surah Nuh kita baca kan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alkum anhara. Nuh kata, aku kata kamu istighfar kepada Tuhan. Kerana dia pengampun. Dia menurunkan hujan yang banyak, membanyakkan harta, membanyakkan anak pinak, bagi kepada kamu kebun-kebun. Sebab itu orang yang melazimi istighfar, dia akan melihat Allah mendatangkan rezeki yang dia sangka dan tak sangka. Tapi taklah bila istighfar, aku dah istighfar semalam 100 tak main-main apa pun pagi ni. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia zikir kerana Allah. Zikirnya kerana Allah. Tetapi fadilatnya Allah akan berikan. Tapi kalau dia istighfar, tak terasa pun perasaan dia nak minta ampun ke Allah. Hanya duk fikir nak main bagi duit banyak. Itu bukan mengingati Allah. Ini yang ada. Berapa kali aku 3,000 dah nak tengok apa jadi hari ni. Dia macam duk main teka-teki dengan Tuhan. Bukan begitu. Ketika kita menyebut astaghfirullahalazim atau rabbighfirli, kita memang benar-benar memohon keampunan daripada Allah. Kita akan melihat keajaiban. Nabi Yunus alaihi salam, dia pun barangkali tak diberitahu apa dia fadilatnya. Tapi bila dia telah melakukan kesilapan, meninggalkan kaumnya, akhirnya ditelan oleh ikan di dalam lautan, Allah kata fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka dia menyeru di dalam zulumat, kegelapan-kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Betul-betul dengan tauhid, la ilaha, tidak ada ilah melainkan engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha sucimu, inni kuntu minadh zalimin, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Tujuan dia nak minta maaf pada Allah, minta ampun dia pada Allah. Tapi Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami sahut, kami mustajabkan untuk dia. Apa doa dia? Dia zikir. Kami jabut dia. Dia tak kata, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Dia kata, ya Allah aku buat salah, aku zalim, tidak ada ilah melainkan engkau. Fastajabna lahu, kami sahut doanya, kami sahut dia. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu kami menyelamatkan orang yang beriman. Artinya siapa saja orang yang beriman dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Tapi kata dengan iman, bukan kata sekali duk tunggu tak main ni. Itu bukan zikir yang menghadirkan Allah dengan keinsafan. Sebab itu ada orang hari-hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Kadang-kadang orang susah datang cerita kat kita, kita habaq ke dia. Lagi Nabi Yunus duduk dalam kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, zulumat, Allah selamatkan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Ini kan orang yang di dalam kegelapan kerana diganggu oleh orang lain, masalah suami,
masalah anak-anak, masalah isteri, masalah tempat kerja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lazimi 100, 200, 300, ribuan. Allah mendengar dan menyelamatkan. Tidak dapat memahami hal ini melainkan orang-orang yang melazimi zikir. Melazimi zikir. Bangun tengah malam. Bila umur dah tua ni kadang-kadang tidur malam kan lena kan. Betul ke? Dia kata betul ke? Buat apa tuan-tuan? Duk pergi tengok wrestling ke, tengok gambar tak? Tengok bola pada 3 pagi. Dapat keputusan pagi esok lah. Tanya menang siapa kalah. Zikir tuan-tuan. Bersendirian. Sabaqal mufarridun. Bersendirian. Subhanallah. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah membuka untuk kehidupan apa yang kita tak jangka. Didatangkan apa yang kita tidak sangka. Ditegapkan kita ketika semua manusia bergoyang. Kita akan tegap dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya kehidupan ini baliknya kepada Allah jua. Bagi zikir fadilatnya. Tapi yang penting zikir itu Nabi ajak. Ataupun Quran bagi tahu. Ataupun ada dalam Quran. Janganlah kita duk pergi buat sendiri. Panggil Nabi Khidir ke. Duk pergi panggil Nabi Ilyas ke. Kerana ini terlepas daripada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jelas penyampaian atau pencerahan yang telah disebutkan dan disampaikan oleh Sahibul Samahah. Baik, untuk seterusnya berkaitan dengan zikir ni lagi, iaitu bolehkah seorang itu dia membuat susunan bilangan zikir sendiri, tidak terikat dengan bilangan yang disebutkan dalam hadis. Umpamanya selepas solat istighfar 3 kali, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, dia lebih daripada yang disebutkan dalam hadis umpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada zikir yang Nabi memang sebut kadar bilangan dia. Ada benda yang zikir yang Nabi tak sebut kadar dia, bilangan dia. Yang Nabi sebut tu biasanya membabitkan waktu tertentu dan ketika tertentu. Saya buat contoh. Macam subhanallah. Allah suka kita sebut subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdihi. Kalimatan khafifatan ala lisan yang kita tahu dalam hadis. Ringan di lidah kita tapi saqilatan fil mizan, berat pada timbangan Allah Ta'ala. Tapi ada tempat yang Nabi sebut berapa jumlah dia, iaitu selepas daripada salat. Betul tak? Ada beberapa riwayat, tapi yang paling banyak dia sebut subhanallah sampai berapa? 33 kali. Bila Nabi sebut 33 kali, kita buat 33 kali ya. Sebagai mematuhi yang Nabi sebut. Orang kata, perlih saja. Orang kata, tak. Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, dia sebut bab ni. Dia kata, ringkasan lah, dia kata, Allah Ta'ala Maha Agung. Apabila dia bagi satu perintah, kita buat macam mana dia mau. Kita tak payah ubah dia. Kalau kita nak tambah hak tempat lain yang dia tak ikatkan,
Bila dia kata Nabi kata 33 kali, itu yang terbaik lah 33. Macam kita lah semayang subuh kan. Dia kata dua lah yang terbaik. Dia kata, oi semayang subuh 20 lagi baik. Tak boleh lah. 4 rakaat lagi baik pada 2. Tak. Yang terbaik berapa? 2 sikit. Lagi banyak pahala. Logiknya macam tu, betul tak? Tapi oleh kerana dia tetapkan 2, kita pakai 2. Jadi selepas semayang tu 33 berdasarkan yang riwayat 33. Lepas tu tak ada tambah kau subhanallah, boleh. Masa bila? Masa lain ada. Lepas daripada had kita selesai, had Nabi beritahu tu, kita tambahlah had kita punya sendiri. Sehari subhanallah 1000 kali aku nak zikir. Boleh. Seseorang boleh buat untuk diri dia, tapi dia tak payah kata, misalnya kita nak lazimi, Quran kata wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kita pun beristighfar pada waktu sahur. Berapa banyak kita buat keputusan kita nak istighfar, aku tak mau kurang pada 700 kali, seorang tak mau kurang pada 1000 kali. Boleh tak? Boleh. Dia suruh kita istighfar, dia suruh kita istighfar banyak-banyak. Banyak mana dia tak faham. Sehingga apabila kita melazim itu, sebab itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW kata, man nama an hizbihi aw syai'in minhu faqara'uhu fima baina salati al-fajri wa zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layl. Sesiapa yang tidur tak dan baca, dia biasanya tiap-tiap malam istighfar 1000 kali. Bukan saya sebut 1000, maksudnya kalau tuan-tuan nak buat lebih pun tak apa, tapi tuan-tuan cari jumlah yang besar yang tuan-tuan lazimi pada waktu malam. Tuan-tuan akan melihat keajaiban hidup, tuan-tuan, keajaiban hidup. Nabi kata sesiapa yang tertidur daripada hizib tu, kita panggil hizib tu, baca hizib tu. Sesiapa yang tertidur daripada wirid dia, yakni apa yang dia dok biasa wirid, daripada solat malam, daripada istighfar, daripada baca Quran, malam tu tertidur, kata Nabi, kemudian tengok-tengok Allah letih sangat malam, subuh dah, tak dan qiyamul lail malam tadi, tak dan baca. Kadang-kadang kan berlaku dalam hidup kita, balik mana-mana, balik sampai rumah dah pukul 3, duk kata saat patah saat lagi pukul 4 bangun, tengok-tengok orang azan subuh, tak dan qiyamul lail, malam tu terlepas. Balik mungkin subuh menyesal kita kan, Allah terlepas aku istighfar malam tadi, terlepas aku. Nabi kata kemudian dia baca di antara solat subuh dan zuhur, dah ganti hak malam tadi ni. Hak malam tadi duk baca Quran 1/2 juzuk, tak baca malam tadi. Selepas fadilat malam istighfar kan banyak, fadilat malam solat malam kan banyak, dah tak dia ganti baca Quran. Lepas pada tu istighfar selepas subuh antara dengan zuhur. Nabi kata kutiba lahu ka'annama qara'u minal lail, ditulis pahala dia seperti dia buat amalan waktu malam juga. Pasal apa? Kita ahli yang telah Allah terima. Cuma saya nak sentuh sikit bab ni tuan-tuan sebelum imam nak azan. Kalaulah kita ni ada majlis istimewa, ramai orang kena jemput, tiba-tiba kita tengok, tanya kawan ni, hang kena jemput? Kena. Hang pergi? Aku kena jemput. Aku dia tak jemput pun. Kita rasa macam mana? Berasa ke belakang tak? Kataupun kita ada orang besar, dia panggil habis orang kampung kita,
Kawan-kawan rapat kita dia panggil, tanya ni, panggil tanya haji ni, panggil. Haji tak kena ke? Kita rasa pasal apa yang tak panggil aku? Tak payah banyaklah kenuri. Kenuri kawan rapat kita, semua pakai kena. Tang kita tu tak kena panggil. Kata dia marah apa agak aku? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, tetamu istimewa Allah setiap malam ialah orang yang hadir untuk salat tahajud. Qiyamul Lail. Kalau Allah telah bangunkan hamba-hamba dia, orang tu bangun, orang ni semayang 2 jam, orang ni semayang sejauh, orang ni zikir 1000, orang ni salat dengan Quran. Tang kita tu jarang nak boleh bangkit. Kita kena rasa macam kecil hati sikit kita. Tapi bukan nak salah Allah, salah diri kita. Apa tak kena ke aku? Tempat yang mustajab. Di saat hamba-hamba Allah menikmati nikmat salat, nikmat doa, nikmat zikir yang tak terbayang. Orang ramai kena jemput. Kita tak dapat jemputan. Tak boleh bangun, duk try bangun, kunci jam tak bangun. Tidak. Na'udzubillah lah. Tak, InsyaAllah kalau niat nak bangun tu bangun kan. Kukut lah dah. Tak boleh dia bangun. Duk try dah, tak mau nak. Tapi kalau teringat bola nak main, bangun. Kalau kita menghadapi keadaan itu, kita kena rasa rendah diri dalam diri kita. Kita tak jadi tetamu Allah pada setiap malam yang sangat indah. Tak panggil jemput kenuri tak apa lagi. Tapi kalau Allah tak jemput kita, waktu yang dia kata, kalau doa dia nak terima, istighfar dia nak ampun, kita tak dapat. Rugi kita. Rugi kita. Masuk waktu. Okay, azan. Ada lagi soalan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi sesi soal jawab bersama Sahibul Samaha. Iaitu dengan soalan yang keempat. Adakah terdapat tanda-tanda ataupun tanda-tanda berkaitan keajaiban zikir ni? Atau pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang tentang keajaiban zikir, yang amalan-amalan yang dia lalui, yang dia telah diamalkan, yang dia pernah melalui suatu keajaiban dalam hidupnya, boleh kita ambilkan sebagai panduan, Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya tak ingat bila saya ada dengar satu orang putih apa saya ni, dia ceramah, dia bawa satu cerita. Cerita ni mungkin betul, mungkin tak betul, tapi dia punya pengajaran dia tu betul. Bukan hadis lah cerita. Dia kata ada satu sultan bina satu masjid elok. Jadi setelah siap masjid tu, puteri sultan ni minta kepada ayah dia untuk dia menjadi orang yang pertama solat di masjid tu. Jadi ayah dia ni, sultan ni pun berkenan lah dan mengarahkan semua pekerja-pekerja masjid ni keluar, jangan ada. Jadi semua orang keluar, melainkan seorang pekerja ni dia main lambat, dia tak dengar arahan tu. Ketika puteri itu sedang masuk untuk solat, dia tertengok puteri tu, ternampak puteri berkenaan, konon ceritanya cantik lah, menyebabkan dia jatuh cinta. Jadi bila dia jatuh cinta, dia asyik duk ingat kat puteri tu sampai tak boleh nak kontrol perasaan dia. Dia habaq kat mak dia. Dia ni pekerja binaan je lah. Mak dia kata, hang siapa tu anak sultan, hang orang binaan, siapa nak menikah dengan hang? Siapa nak menikah dengan kau? Awak. Dia tu anak sultan. Dia kata kat mak dia, pergilah tanya sultan, kot-kot boleh dapat. Mak dia kata, tak payahlah nak cuba kita ni. Kau siapa nak cuba anak sultan? Kerana terlalu mengingati sangat, kononnya sampai dia jatuh sakit dan teruk sakitnya, kuat sakitnya. Lalu mak dia ni tiada pilihan, ibu dia tiada pilihan, dia pun tak apalah, aku cubalah juga, pergi nak menghadap sultan, nak bagi tahu hal anak dia. Pergi nak menghadap sultan, orang tak bagi masuk istana. Mak dia cuba rayu, akhirnya dapat berita kepada sultan, ada satu orang perempuan nak jumpa sultan juga. Dapatlah dia menghadap sultan dan dia cerita tentang hal anak dia
yang jatuh cinta dengan puteri Sultan. Sultan kata tak apa, bawa dia main menghadap aku. Bawa lah dia main menghadap. Setelah bawa dia main menghadap, dia pun, Sultan kata, kau nak kahwin dengan anakku? Boleh, tapi aku nak tengok. Sebelum aku nak pertimbangkan, aku nak syaratkan kau untuk dipertimbangkan ni, kau kena solat, datang awal solat malam di masjid ni 40 hari. Dan akan ada pihak orang sultan lah akan tengok, betul ke kau datang awal ke masjid solat malam. Dia pun hari pertama datang, hari kedua datang. Dia nak kahwin ni, hari ketiga datang. Lama kelamaan dia datang, dia menikmati nikmat solat malam tu. Sehinggalah 40 hari. Lepas tu dia terus datang 50 hari, 60 hari, 70 hari. Dia tak pergi menghadap Sultan. Lalu Sultan sarah orang dia supaya pergi panggil. Kalau dia tu datang, besok suruh main menghadap aku. Main menghadap dia. Dia tanya pasal apa kau tak datang tanya? Untuk hasrat kau, untuk aku pertimbangkan. Dia kata, semasa sebelum aku pergi solat malam dulu, aku memang cinta pada puteri kau. Hati aku hanya dipenuhi oleh dia. Tapi apabila aku solat malam, perasaan aku berubah. Aku dapat merasai kecintaan kepada Allah, kekhusyukan kepada dia. Aku dapat lihat dunia ini lebih luas. Aku dapat rasa nikmat yang paling besar ialah dapat mengingati Allah. Sehingga aku tak kisahlah aku dapat kahwin dengan dia ke dengan lain. Bukanlah soal besar lagi bagi aku. Jadi aku rasa itu bukan lagi keperluan utama aku. Keperluan aku ialah aku dapat melazimi solat malam ni. Cerita ni tak tahu sejauh mana betul. Tapi inti kandungannya betul. Tuan-tuan, nikmat mengingati Allah ini bukan seperti nikmat tunggu duit masuk dalam tabung. Ia akan mengubah seluruh persepsi cara kita fikir, cara kita ingin hidup, hasrat, keinginan kita, apa yang kita tunggu pada masa depan. Ia mengubah segala-galanya. Pun begitu, tidaklah menafikan bagi zikir itu fadilat. Sebahagian fadilat itu dialami oleh sebahagian orang. Ada orang ada orang sesiapa, tak payah orang lah, tuan-tuan sendirilah. Jika tuan-tuan ikhlas melazimi istighfar, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan melazimi ya hayyu ya qayyum, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan melazimi ya dzal jalali wal ikram, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Maka sebahagian orang dia menulis cerita itu. Boleh untuk kita mengambil kegembiraan di atas kurniaan keajaiban itu, tapi dengan syarat. Yang pertama, pastikan zikir itu menepati Al-Quran dengan sunnah. Dulu pastikan, jangan main buat zikir sendiri punya apa ke, panggil hai manjakani, hai gelang mah ke apa, tak boleh. Zikir itu. Kemudian tak boleh kita habaq kat orang, kalau hampa baca 70 kali jadi macam ni. Nak habaq yang tu Nabi saja. Cuma kalau kita kata pengalaman aku duk zikir sehari, duk istighfar sehari 1000 kali, Masya Allah, Allah buka rezeki. Pengalaman dia.
Bukan ada nas dalam masa itu. Nasnya suruh istighfar banyak-banyak. Yang tu saja. Banyak mana dia tak sebut. Zikir tuan-tuan, bukan masalah banyak tu sahaja, tapi kesan zikir tu pada diri orang yang zikir tu. Sebab itu Al-Imam Nawawi dia sebut, para ulama menyebut digalakkan untuk kita panjangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya ada ruang mengingati Allah. Kau dengan la ilaha illallah macam cepat tak ada ingat Allah. Kata dia dalam muqaddimah al-adhkar tu, dia menyebut hal itu kerana sebab tu kalau seorang yang sebut la ilaha illallah ataupun subhanallah, subhanallah ataupun alhamdulillah dengan penuh rasa memuja dan memuji Allah 100 kali lebih baik daripada yang 1000 kali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa pun dia tak rasa, penat dia dah. Dia tak merasai memuja dan memuji Allah. Tapi kalau dia subhanallah ataupun astaghfirullah al-azim, astaghfirullah beribu kali dalam keadaan setiap kali lafaz merasai bagaimana dia memohon keampunan dengan Allah, dia akan melihat keajaiban yang hebat. Kerana kesan zikir itu mendapat rahmat di sisi Allah dan kurniaan Allah berdasarkan kehadiran orang-orang yang berzikir itu bagi mendekatkan dirinya pada Allah. Boleh tak dia kata ada pengalaman saya berselawat berapa banyak akhirnya berlaku pengalaman? Dia tak boleh kata hang kalau nak dapat macam ni hang buat macam aku selawat 40 kali. Dia tak boleh. Mungkin masa dia selawat tu dia begitu menghayatinya, atau mungkin masa tu ada faktor yang lain. Mungkin dia sedekah sebelum tu, mungkin ketika itu kena waktu yang mustajab. Banyak sebab kemungkinan. Tapi kalau Nabi kata 30, Nabi tu confirm pasal Nabi dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu. Nak cerita pengalaman boleh. Sebahagian ulama cerita pengalaman membaca surah Yasin. Dia cerita pengalaman, tapi bukan nas. Bukan nas. Surah tu sendiri ada dalam Quran. Pengalaman ataupun mujarabah ataupun tajribah boleh untuk satu orang mengambil galakkan untuk dirinya, tapi bukan nas ataupun panduan untuk orang lain. Terima kasih. Muslimin musliman yang dikasihi lagi rahmati oleh Allah. Ada 2-3 soalan lagi. InsyaAllah kita cuba ringkaskan sebelum kita buka kepada tuan-tuan. Seterusnya berkaitan bolehkah kita berzikir untuk mendapatkan sesuatu seperti nak kaya, nak dapatkan anak, nak dapat rezeki, kita berzikir? Zikir kerana mengingati Allah, tetapi tak dinafikan ada fadilat macam saya sebut tadi. Tapi kalau dia tak ingat Allah sanjung, dia duk ingat subhanallah ataupun dia sebut astaghfirullahalazim, duk teringat kereta baru, astaghfirullah dapat kereta baru, astaghfirullah kereta baru, itu bukan mengingati Allah. Dia ingat Allah, Allah bagi kurniaan pada dia. Tak salah untuk dia mengharapkan kurniaan setelah dia mengingat Allah, kerana Nabi Nuh pun sebut kat kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Dia bagi tahu, kamu minta ampun kepada Allah, dia ghafara, dia menghantar langit kepada kamu untuk menurunkan hujan. Tapi kamu memang minta kepada dia keampunan. Tapi kalau kita minta, misalnya kita sebut alhamdulillah, 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 tak ingat memuja dan memuji Allah, yang duk teringat nak dapat sesuatu, itu bukan zikir yang dimaksudkan. Dengan lidah ajalah, tapi ia bukan yang dimaksudkan hudurul qalb. Wallahu a'lam. Seterusnya saya bersamaha, bolehkah seorang membuat penetapan kaedah zikir untuk dirinya sendiri? Mana dia umpamanya ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum,
yang saya bersama sebut. Tapi dia buat penetapan bilangan waktu untuk dirinya sendiri. Dia boleh untuk menetapkan untuk diri dia. Saya rasa tuan-tuan pun mungkin ada, saya pun mungkin ada. Kita tetap bukan kerana Allah kata tetap banyak tu, kita tahu kita tak mau kurang. Misalnya sesiapa sajalah. Dia dah ingat dah waktu sahur Allah Ta'ala suruh kita istighfar. Dia dah tetap dah untuk diri dia tak mau kurang daripada 1000 kali. Lalu dia melazimi lah 1000 kali tu. Jadi astagfirullah. Tuan-tuan, 1000 kali tuan-tuan zikir minta istighfar, tak sampai pun setengah jam ataupun sekitar setengah jam sahaja. Itu betul. Kadang-kadang 1000 kali jenuh aku kan, tak sampai pun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih kurang 1 minit ada 60 saat. Kalau boleh 60 kali ataupun 50 kali, kalau 10 minit dah ada 500. Kalau satu orang melaziminya. Tapi fadilatnya besar. Fadilatnya besar. Kalau bukanlah mesti 1000. Saya kata tadi, kalau dia kata diri dia 1000, dia macam satu orang, satu malam dia tak mau kurang daripada setengah juzuk ataupun 1 juzuk dia tak malam dia baca. Itu dia tetapkan untuk diri dia. Sedangkan suruhan membaca Quran itu memang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disiplin diri dia supaya tak mau kurang dia. Kalau dia kurang daripada ya dzal jalali wal ikram 500 hari itu, dia rasa macam hari ni kurang aku ni, tak lebih baik daripada semalam. Untuk diri dia. Cuma saya nak nasihat diri saya dan tuan-tuan, lazimi zikir, pilih zikir. Kita mungkin tak mampu nak baca semua, banyak yang Nabi ajak tu, tapi kita pilih yang mana kita rasa paling memberi kesan pada diri kita. Ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, pilih yang paling memberi kesan kepada diri kita. Itu akan memberikan makna yang banyak untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dan soalan yang terakhir, apakah zikir yang paling afdal? Okey, yang ni tuan-tuan dengar elok. Zikir yang paling afdal, ada tempat yang memang dah tetap dah zikir apa. Misal zikir-zikir solat yang Nabi baca, iaitu yang lebih afdal di tempat itu. Umpamanya masa rokok, yang paling afdal, walaupun la ilaha illallah afdal, paling afdal, tetapi masa rokok yang paling afdal bacaan rokok tu lah. Masa i'tidal, bacaan tu lah yang paling afdal. Itu kalau ada ketetapannya. Tetapi bagi yang tak ada ketetapan, susunan dia begini di dalam secara umum. Yang paling afdal dalam mengingati Allah ini salat. Salat tu zikir. Aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingatiku. Yang kedua ialah qiraatul Quran, baca Quran secara susunan. Yang ketiga ialah zikir, yakni sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahman, ya Ghafur, ya Wahhab. Yang keempat ialah doa, kerana itu meminta kepada Allah, itu termasuk zikir, minta kepada Allah. Tapi yang ingat Allah saja tanpa minta dianggap lebih afdal daripada ingat sambil minta. Baik semua. Cuma Ibn Taimiyah rahimahullah ada sebut satu hal yang bagus. Dia kata, qad takunu li ba'din nas al-qira'atu anfa' lahu min as-salah wa dhikru anfa' lahu min al-qira'ah wa du'a anfa' lahu min al-dhikr. Lebih kurang begitu qaulnya. Maksudnya kadang-kadang kata Ibn Taimiyah, ada masa orang tu baca Quran lebih manfaat. Manfaat ni bukan maksud lebih baik, maksudnya lebih bagi kesan kat dia daripada dia solat. Ada orang kadang-kadang dia zikir lebih manfaat,
lebih bagi kesan pada dia daripada baca Quran. Kadang-kadang mungkin kalau dia tak faham bahasa Arab, baca Quran dia tak berapa sangat. Dia boleh kena baca Quran juga. Tapi kadang-kadang dia asal kalau dia sebut astagfirullah, dia ingat minta ampun pada Allah. Kalau dia baca Quran, dia tak apa faham. Quran lebih anfaq pada dia. Demikian doa, kata Ibn Taimiyah. Maka hal ini berbeza, kata Ibn Taimiyah, berdasarkan satu diri kepada satu diri. Kadang-kadang yang mafdul, yang kurang fadilat itu lebih berfaedah kepada seorang daripada yang paling berfadilat untuk diri dia. Qad takunu al-marjuh arjah min ar-rajih, kata dia. Boleh jadi yang tak kuat tu lebih kuat untuk diri dia. Ada orang mungkin la ilaha illallah banyak faedah, tapi ada orang dia rasa dia berdosa, dia sentiasa rasa dia bersalah. Setiap kali dia istighfar dia menangis. Istighfar manfaat untuk dia. Bertahun-tahun dia bangun malam hanya istighfar, solat istighfar, solat istighfar. Dia pilih untuk dia apa yang manfaat untuk dia. Orang yang melakukan, yang sentiasa orang kata mengamalkan, melaksanakan riyadhah ruhiyah ini, sentiasa membangunkan ruh dia, sentiasa memilih bangun malam zikir, bangun malam doa, orang ni akan tahu, Allah akan tunjukkan pada dia apa yang manfaat pada dia, sehingga menjadi rahsia yang orang lain tidak tahu antara dia dengan Allah. Orang-orang ini apabila dia angkat tangan berdoa, mustajab doanya. Bila dia minta pelepasan daripada Allah, Allah lepaskan dia. Ketika semua orang tombang ataupun jatuh dalam bahaya, Allah selamatkan dia. Ketika semua jalan tertutup, Allah buka untuk dia. Sebab apa? Sebab dia merupakan kekasih Allah di dalam kegelapan malam, mengingati Allah. Sebab tu saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau orang tak jemput kita pergi tempat lain, boleh juga kita kecil hati. Tapi kalau waktu yang terbaik ialah 1/3 akhir malam ataupun 2/3 malam yang akhir, terutamanya 1/3 malam keseluruhannya boleh beribadat. Kalau Allah tak jemput kita, tidur tak bangkit-bangkit, sampai dah 60 tahun pun tak bangkit-bangkit lagi tahajud, bangkit pun tak boleh nak buka mata nak pergi ambil wuduk. Ia satu kerugian yang besar. Kita tak dijemput ke majlisnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata kita bimbang orang-orang yang tidak mendapat syurga di dunia ini berada dalam dada dia, sehingga menikmati kenikmatan hidup, dia tak dapat syurga di akhirat besok. Orang-orang yang sentiasa resah di atas muka bumi, walaupun berjubah agama dan berbahasa agama, tapi tidak dilapangkan dadanya oleh Allah, bimbang tidak ada ruang untuk dia dalam syurga Allah. Tapi jika orang itu, mudah-mudahan kita minta pada Allah, Allah jadikan kita di kalangan mereka. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah buka untuk kita, lapangkan dada kita. Setengah orang dia gelojoh kelang kabut tak tentu kalu, tak tahu nak ke kiri dan ke kanan, mengharapkan redha fulan, mengharapkan redha fulan. Dia tak tahu dia cari redha siapa. Tapi orang yang berpaksi pada redha Allah, tenang dia berjalan di atas muka bumi ini. Itulah juga yang disebut oleh Rib'i bin Amir, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyan ila adlil Islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri pada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit
kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau kita tengok dalam dunia ni sempit, tuan-tuan. Dunia bukan adil. Hak rajin kadang-kadang tak banyak mana boleh. Hak penipu kadang-kadang boleh banyak pula. Dunia mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dunia dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalam, illa zikrullah, kecuali mengingati Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita az-zakirin Allah katsira wa zakirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, dan kita mengaminkan hasrat doa-doa yang baik, yang mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa dilapangkan dada kita dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ruang ini saya buka kepada soalan daripada tuan-tuan sekiranya ada, khususnya berkaitan dengan topik kita pada malam ini ataupun di luar topik pun insya-Allah. Sekiranya ada daripada tuan-tuan yang ingin mengajukan soalan kepada Sahibu Samaha, dipersilakan. Sebelah kanan saya adakah? Ataupun muslimat tulis untuk dapat diserahkan kepada saya ke? Kalau ada persoalan sebelah sini kiri saya, muslimin, ada apa-apa persoalan? Ya, Tuan Imam sini. Silakan tuan. Soalan ada perlu kita menghitung zikir kita yang kita zikir ataupun tak? Ada perbincangan di kalangan sarjana kerana ada riwayat oleh Imam Ad-Darimi berhubung dengan bantahan Abdullah bin Mas'ud terhadap orang-orang yang hasar kan, dia menggunakan batu untuk menghitung. Kesimpulannya ialah, untuk apa kita hitung? Kalau kita hitung itu kerana kita nak mendisiplinkan diri kita. Ada riwayat Aisyah menghitungnya kerana dia menggunakan biji kurma. Kalau kita guna zikir itu kerana nak hitung supaya kita besok tak kurang pada ni, ataupun sentiasa zikir kita itu lebih, nak bagi banyak. Jadi hatta ulama-ulama, sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaupun ada di kalangan para ulama yang menyebut tentang biji tasbih sebagai bid'ah dan seumpamanya, tapi Ibn Taimiyah kata, wah, ada syai'un hasan, ia sesuatu yang baik. Dan Ibn Utsaimin juga menyatakan bahawasanya kalau dia dah nak zikir lebih pada yang had 33 tu, tak boleh nak kira dengan jari, dia mungkin perlukan benda untuk dia kira. Mungkin tuan-tuan sebahagian orang guna elektronik kan, yang kecil-kecil macam ni kan, kita guna, ataupun ada orang macam-macam, tapi bukan untuk tunjuk ke orang, tengok ni aku zikir berapa kali dah hari ni, tengok. Bukan macam tu. Tapi untuk kita, kalau kita tengok, semalam aku istighfar 1000, hari ni 500 ya, korang dah semalam. Untuk disiplin diri kita, itu tidak mengapa, kerana itu bukan kerana tujuan riak. Al-Imam Ibn Jauzi dan Talbis Iblis, dia mengingkari orang yang pegang tasbih itu kerana menunjuk-nunjuk pada orang. Tapi kalau untuk disiplin diri kita, supaya kita ingat tiap hari kita tak mau korang lah, kata sejak aku ni umur 50, 60, 70 ni tak mau korang lah misalnya, itu baik untuk satu orang. Macam juga satu orang, Nabi sebut tentang orang yang sembahyang malam, wa aiqadahu fasalla raka'atain, kejutkan keluarga dia, isteri dia sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau orang tu dia sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang tak malam 4 rakaat, dia tak mau kurang pada 4 rakaat, bandingkan dia pun tak dan besok nak kerja,
Nak dan bangkit pun mungkin 4, mungkin 5, dah 2 jam ya. Dengan nak baca Quran panjang sikit tak sempat. Bayang 4. Tak apalah. Dia memang dok kira dia 4 rakaat. Walaupun Nabi tak kata 4 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Tapi dia 4 tu pun dia 6. Tapi dia kata kalau dia kurang pada 4 tu dia rasa macam kurang sikit aku ni. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Bukan dia nak pergi habang, nah, hampa semua jangan kurang pada 4 nah. Adik, dah untuk diri dia. Untuk diri dia. Saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan, agama ni, agama yang kita amalkan, ia membawa kita pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang hari-hari awal orang bertemu agama, dia mungkin terkejut dan tak apa faham agama. Walaupun dia mengaji faham, macam faham, tapi dia tak menikmati faham. Saya nak buat contoh tuan-tuan. Ini contoh hidup kita. Kita pergi tengok dengan kita baca saja ni tak sama. Tuan-tuan tak pernah pergi umrah, tak pernah tengok tempat Kaabah, tak pernah pergi haji. Tapi baca buku haji ni hancur habis lah. Bila pi lalui dia tak sama. Hukum tu samalah. Kita akan tahu, orang ramai macam ni. Dia kadang-kadang hadapi. Dia ingat, sentiasa nak ingat Allah. Rupanya orang tolak-tolak ni nak kena konsentrate. Macam tu juga. Kita tahu fadilat Fatihah banyak. Tapi berapa kali kita dalam semayang baca Fatihah sedang-sedang amin dah. Sedangkan fadilat Fatihah ni besar, paling besar. Setiap hari kita baca. Tapi apabila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berapa kali kita terasa benar-benar kita memuja Allah sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa banyak kali kita merasa ya Allah pengasih, Maliki Yaumiddin. Betapa banyak kita terasa kita menghadirkan diri pada hari kiamat. Sebab itu ada salat malam yang menjadikan kita hadir. Allah suruh kita salat malam. Kerana ia lebih lekat di hati kita. Kadang-kadang manusia ni dia terlupa dengan keindahan. Agama indah, tapi dia terlupa dengan tujuan. Macam saya andaikan macam orang beli pinggan. Dia minat pinggan, beli pinggan mahal-mahal, cantik pinggan dia. Mahal satu-satu pinggan. Siap-siap pinggan banyak. Tapi dia tak, ataupun dia beli periuk banyak, rumah dia periuk macam-macam jenis, tapi dia tak pernah duk masak. Orang tak beli periuk buat apa? Masak tak rajin. Pinggan ada buat apa, tapi tak pernah duk makan. Tak ada lauk pun yang diisi. Agama dengan segala keindahan, walaupun hukum hakam syarak ada, tapi zauq, menikmati makna agama. Di situlah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin ada hadis-hadis yang dhaif, sebagian yang telah yang lemah, yang sangat lemah, dan ada yang dipasukan. Tetapi keseluruhan tujuan Ihya Ulumuddin ialah menghidupkan makna agama. Bukan sekadar takbir di dalam solat sahaja, bukan sekadar rukuk sahaja, tetapi apa yang ada di sebalik itu. Kerana Al-Ghazali telah melalui kehidupannya, melihat sebagai seorang faqih, dia merasakan perlunya untuk dia melihat makna kerohanian di situ. Walaupun ada beberapa isu dan ihya itu dikritik mungkin sedikit tidak selaras dengan apa yang menjadi kalam yang sepatutnya, pernah dibakar di Andalus dan sebagainya. Tetapi konsep ihya itu yang nak dibawa untuk kita fahami. Mudah-mudahan Allah merahmati kita supaya kita tahu bahawa akhirnya bukan mufti, bukan ustaz, akhirnya kita dengan Allah. Apa hubungannya? Satu soalan daripada muslimat dihantar tadi, bolehkah istighfar di dalam sujud? Boleh istighfar di dalam sujud, kerana istighfar bermaksud aku memohon keampunan.
Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Adapun sujud maka kamu bersungguh-sungguhlah berdoa padanya. Dan istighfar bermaksud memohon keampunan pada Allah. Cumanya Nabi di dalam hadis Imam Muslim dia baca Allahumma ghafir dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwaluhu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyat. Jadi Nabi baca wa alaniyatuhu wa sirrah. Jadi Nabi baca Allah maghfir zambi kullah wa diqqahu wa jillahu wa awwaluhu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi Nabi baca supaya Allah ampunkan dosaku semuanya, yang awal, yang akhir, yang jelas ataupun yang nyata. Jadi kita baca hadis. Dan dalam istighfar ada tempat-tempat seperti riwayat Ali bin Abi Talib dalam Muslim juga Nabi baca Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma asratu wa ma anta a'lamu bihi minni. Cuba tengok, agama ni kalau bukan dari wahyu tak ada manusia boleh buat. Allah maghfir lima Allah maghfir lima qaddamtu, ya Allah ampunkan aku apa yang benar yang telah aku buat. Kan? Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, dengan apa yang benar yang kemudian. Wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu, apa yang mana aku sembunyi, apa yang jelas yang aku buat, apa yang sekiranya aku terlebih. Wa ma anta a'lamu bihi minni, apa yang engkau tahu tentang aku. Kita kadang-kadang lupa dah dosa kita yang kita buat dengan orang ataupun kita buat dengan Allah Ta'ala lah. Apa yang kita buat, kita pun lupa banyak dosa kita. Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau yang awal dan engkau yang akhir. Sebab itu solat keseluruhannya lah doa. Boleh doa masa sujud, boleh minta. Aqraba ma yakun al-'abdu min rabbih. Yang aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih, paling dekat hamba dengan Tuhannya ialah dia dalam keadaan dia sujud. Sebab tu orang sehari kita berapa kali sujud? Sehari kita nak sembahyang Aisyah berapa kali kita sujud? 8 kali. Berapa peluang kita minta pada Allah? Berapa peluang kita diberi? Berapa banyak peluang kita diberi oleh Allah untuk kita minta padanya? Kalau setiap kali sujud kita kata Allah maghfirli ataupun ya Allah rezekikalah aku. Tuan-tuan, sesiapa yang setiap kali sujud pendek Allah marzuqni ya Rabbi, ya Allah rezekiku. Lagi orang tuan-tuan tanya pula, mufti tak erti doa-doa dalam bahasa Arab ni macam mana? Saya jawab siap-siap lah. Doa dalam bahasa yang tuan-tuan tahu, tapi janganlah jadikan syiar yang kuat sampai orang sebelah pun tahu kita minta apa. Antara kita dengan Allah Ta'ala, kita doa. Itu saja yang kita mampu. Ini juga fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Baz rahimahullah. Dia kata kalau dah tak itu saja bahasa dia, dia minta kepada Allah. Antara dia dengan Allah. Kalau dia percayalah, setiap kali solat waktu, setiap kali solat sunat berhari-hari, sebulan, asyik minta yang sama, dia akan melihat benda itu hadir di dalam hidupnya. InsyaAllah, janji Allah. Orang yang minta ya Allah, minta, dia duduk minta tu kepada Allah, Allah akan bagi. Sebahagian para ulama dia kata doa ni kadang-kadang macam ketuk pintu. Kalau duk ketuk kerap sangat, dia buka. Cuma ada orang bila dia dekat dengan Allah Ta'ala, sekali ketuk pun buka dah. Kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, tapi kalau tiap kali duk minta, sembahyang subuh 2 kali sujud minta, 4 kali sujud minta, Zuhur 8 kali sujud minta, Asar 8 kali sujud minta, Maghrib 6 kali sujud minta, Aisyah 8 kali sujud, duk minta setiap berapa puluh kali minta. Hadir, dia akan melihatnya. Sesiapa yang mencubanya, dia akan mengetahuinya.
Tak payah pergi cari buku senjata Tok Lebay, petua naik tangan gunung, masuk nak makan bertih supaya nak bagi doa ajaib. Tak payah. Hak Nabi ajak tu padanlah. Tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang diajar oleh Nabi. Sebab tu Ibn Taymiyah kata, apa yang tadi dia tanya, dia kata wa min asyaddin nasi aiban, antara orang yang dahsyat aibna man yattakhidhu hizban laisa bima'thurin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kanat hizban li ba'd al-masyaikh wa yad'u al-ahzab an-nabawiyyah allati kana yaquluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidu bani adam imamul khalq hujjatullah ala ibadih atau kama qala Syekhul Islam. Dia kata yang paling peliknya orang ni, dia pi ambil semua zikir-zikir hak orang ni. Hak petua Tok Lebay tu, wali songo, wali 6, wali 9, tak apalah, bukan kadang-kadang salah, tapi dia pi tinggal hak Nabi duk ajak tu. Sedangkan yang Nabi ajak tu, Nabi tu kata dia imam kepada Tuhan, ketua kepada segala anak Adam, imam kepada segala ciptaan Tuhan, dan hujah Tuhan kepada hamba-hamba dia. Hak Nabi duk ajak tuan-tuan, tak larat dah untuk kita amal. Tak payahlah duk pergi cari ustaz. Ada tak satu petua hak orang lain semua tak tahu, ustaz je tahu. Tak payah. Padan dengan kitab dan sunnah. Mustajab doa kita dan dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Terima kasih, saya tengok tuan-tuan pun macam nak makan lah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Ada lagi? Lepas salam dia sujud sahwi. Pasal apa? Sujud sahwi itu kalau ada kesalahan dan tidak ada kesalahan. Dalam mazhab Syafi'i ada qaul itu. Tapi innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Lepas tu dia sujud sahwi seorang-seorang dah. Kita nasihatkan dia tak payah sujud sahwi. Kerana macam ni, dia sujud sahwi untuk apa? Melainkan dia rasa semayang dia Tuhan tak apa terima, jadi ataupun ada korang, jadi dia terpaksa sujud sahwi. Kalau itu sebab tak baca kunut. Kalau keyakinan dia begitu kuat dalam masalah itu, dia di atas qaul dalam mazhab Syafi'i lah. Cuma kita beritahu innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut, dan insya-Allah Allah Taala telah menerima salat ini seperti mana yang menjadi salat kepada kebanyakan umat Islam ini. Mereka tidak kunut, dan Ripelih pun tak kata kunut tu bid'ah. Cuma kita tidak kunut dan semayang kita makbul insya-Allah di sisi Allah Taala, tak perlu sujud sahwi. Ada qaul di dalam mazhab Syafi'i yang demikian, iaitu apabila tertinggal kunut pada sujud sahwi. Kalau dia tanya kita kata tak payah sujud sahwi. Tapi kalau dia berterusan sujud sahwi juga, tidak dibantah kepada dia, itu adalah amalan peribadi dia. Alhamdulillah, selesai sudah sesi soal jawab dan juga bersemuka dengan Sahibus Samahah pada malam ini di masjid ini dalam program ziarah Jabatan Mufti bilangan pertama pada tahun 2023 ini. Saya bagi pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis mengucapkan jazakumullah khair kepada khususnya kepada pengurusi Fadil Profesor Mahdi Dr. Azwira Abdul Aziz, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, dan juga banyak-banyak penghargaan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir dan mendengar, mengikuti sesi kupasan bicara daripada Sahibus Samahah pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu dan yang kita terima pada malam ini dimanfaatkan, diamalkan, dihayati dan disebarkan juga
kepada mereka yang tidak hadir pada malam ini. Tuan-tuan, sekiranya ingin mendengar, mengikuti lagi ataupun mengikuti semula sesi buah bicara pada malam ini, boleh ke Facebook dua channel, iaitu Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah yang dirakamkan pada malam ini secara langsung dan ada sesi rakamannya. Sekadar itu saja, insya-Allah berjumpa lagi kita di lain masa. Akhir kalam aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.